Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita, iaitu menggunakan kitab Tauhid Kifayatul Mubtadi, yang mana kemarin kita dah start kemarin, yang mana kemarin kita dah baca dah mukaddimah, pendahuluan ya. InsyaAllah hari ini, pagi ni kita akan sambung pula muka surat yang seterusnya lah InsyaAllah. Yang mana ada kelapangan masa, boleh sama-sama kita luangkan sedikit masa untuk sama-sama kita belajar kitab ini, kitab Kifayatul Mubtadi lah, kitab Tauhid insyaAllah. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Qala musannif, baik, sambungan muka surat 4, sambungan muka surat 4 insyaAllah. Baik, qala musannif bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi kalimah bismillah ni kemarin kita dah terang lah, kita dah hurai lah. Jadi kita baca sekali lalu lah. Bismillah, dengan nama Allah. Allah mana? Allah itu nama bagi satu zat yang wajib ada, tu Allah. Allah mana? Sifat dia Ar-Rahmani, yang bersifat dengan pemurah. Allah tu bersifat dengan pemurah. Setengah ulama dia terjemah dengan pemboros, iaitu Allah Ta'ala beri nikmat yang besar-besar. Jadi Ar-Rahman ni dia tak khusus kepada siapa-siapa lah, semua sekali dapat. Termasuklah orang kafir, orang munafik, orang fasik, semua dapat. Binatang di lautan, di daratan, semua dapat lah. Kerana apa? Kerana Allah tu bersifat dengan Ar-Rahman, pemurah, pemboros. Kemudian sifat yang kedua Allah iaitu Ar-Rahimi. Sifat Ar-Rahim ini iaitu Allah Ta'ala beri nikmat yang halus-halus, nikmat yang seni-seni, iaitu syurga kepada orang yang beriman di negeri akhirat nanti. Yang ni orang kafir tak dapat. Kalau Ar-Rahman orang kafir dapat, sebab Allah tu pemurah. Tapi Ar-Rahim hanya khusus kepada orang yang beriman sahaja, iaitu Allah Ta'ala bagi syurga di hari akhirat nanti. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, kesempurnaan agama ada 3 perkara. Kesempurnaan agama ada 3 perkara. Maknanya nak sempurna agama kita tu kena ada 3 perkara ni. Kalau tak ada salah satu ataupun kesemua daripada 3 perkara ini, itu menunjukkan bahawa agama kita tu tak sempurna. Kok mana pun mesti kena ada 3 perkara ni. Baik, yang kata agama tu apa dia? Agama. Kalau orang tanya kita, apa itu agama? Agama itu adalah ma syara'ahu Allah ala lisanin nabi minal ahkam. Barang yang telah mensyaraklah oleh Allah di atas lidah nabi kita daripada segala hukum-hukum. Itu dah dikatakan agama. Jadi terbinanya agama di atas 3 perkara inilah. Nak sempurna agama kena ada 3 perkara ni. Wajib kena ada 3 perkara ni, barulah dikatakan sempurna agama kita tu. Baik, qala musannif al-islamu, yang pertama Islam. Mesti kena ada Islam, barulah sempurna agama. Iman, yang kedua iman, kena ada iman. Dan yang kita ihsan. Jadi 3-3 ni mesti kena ada. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Jadi 3 perkara ini mesti kena ada, barulah dikatakan sempurna agama kita.
Ini berertilah seseorang yang sempurna agama ialah orang yang sempurna 3 perkara ini. Maknanya seseorang itu nak dikatakan sempurna agama, mestilah sempurna ketiga-tiga ini. Islam, iman dan ihsan. Sempurna 3 ni barulah dikatakan sempurna agama seseorang itu. Sekiranya tidak sempurna salah satu daripada 3 ini, daripada 3 mana? Islam, iman, ihsan. Kalau tak sempurna, belum sempurna lagi agama seseorang itu. Kalau 3 perkara ini tak sempurna, Islam, iman, ihsan, maka belum lagi sempurna agama seseorang itu. Kok mana pun mestilah ada 3 ni. Islam, iman, ihsan, barulah dikatakan sempurna agama seseorang itu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, kalaulah seseorang itu tidak mempunyai Islam, kalau lah seseorang itu dia tak ada Islam, dekat dia tu tak ada Islam, maka dinamakan dia kafir. Dia Islam tak ada dekat dia, maka dia tu kafir. Sekiranya daripada asal lah, sekiranya dia tu daripada asal kafir, keturunan dia kafir, maka dia tu dipanggil kafir lah, sebab Islam tu tak ada dekat dia. Dan jikalau asalnya Islam, iaitulah keturunan Islam, kemudian Islam tu tak ada dekat dia, terlecut, maka dinamakan dia murtad. Asal dia ada Islam, kerana apa? Dia keturunan Islam, tok dia Islam, mak dia Islam, turun dekat dia pun Islam. Kemudian tiba-tiba Islam tu hilang, keluar daripada dia, yang tu dipanggil apa? Murtad. Na'udzubillahi minha. Murtad ni maknanya keluar daripada Islam, keluar daripada Islam. Asal dia ada Islam, automatik keturunan kan. Kemudian dia yang menyebabkan Islam tu keluar daripada dia. Dialah yang menyebabkan Islam tu hilang daripada dia, iaitu dipanggil apa? Murtad. Tapi kalau dia tu daripada keturunan asal kafir, memang tak ada Islam lah. Tu daripada asal kafir. Tapi ni Islam asal dah ada. Dan jikalau asalnya Islam, iaitulah daripada keturunan dia lah, maka dinamakan dia murtad. Islam tu tak ada dekat dia, maka dia kata murtad lah. Murtad, keluar Islam. Na'udzubillahi minha. Kami berlindung dengan pertolongan Allah daripada murtad. Kita kena minta berlindung daripada Allah. Takut jadi murtad. Jadi murtad ni keluar Islam, habis amalan dia selama ni, habis rosak, sebab dia murtad. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan sekiranya seseorang itu tidak mempunyai iman, yang tadi Islam, dan sekiranya seseorang itu tidak mempunyai iman, maka dinamakan dia munafik. Orang yang tak ada iman dekat dia tu dipanggil munafik. Munafik ni ada 2. Munafik ni saya dobik lah. Munafik ada 2 hukum. Yang pertama dipanggil munafik far'i. Munafik far'i. Yang kedua munafik i'tiqadi. Munafik far'i ni macam mana? Seperti dia bercakap. Munafik far'i ni macam mana? Seperti apabila dia bercakap, dia bohong. Bila dia berjanji, dia mungkir janji tu, dia mungkir. Bila dia amanah kepada dia, dia khianat. Ia dipanggil ia munafik. Ini tidak rosak agama. Seperti mana hadis Nabi kata, ayatul munafiq salathun. Tanda-tanda munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza tumina wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tu Nabi kata tanda munafik ada 3. Bila dia bercakap, dia dusta, dia bohong. Bila dia berjanji, dia mungkir. Bila diberi amanah, dia khianat. Yang tu dipanggil munafik apa tu? Munafik far'i. Jadi munafik far'i ni dia tak rosak agama. Agama dia tak rosak lagi, cuma dia berdosa lah, sebab dia bercakap bohong. Bila berjanji dia mungkir,
bila diberi amanah dia khianat, yang tu dipanggil munafik far'i. Munafik far'i. Yang tu tak rosak agama lagi. Dan yang kedua munafik i'tiqadi. Yang kedua munafik i'tiqadi. Macam mana? Dia tak minat Islam. Munafik i'tiqadi ni dia tak minat Islam. Dengar kata Islam dia tak minat. Dia minat agama lain. Dia minat agama lain. Islam dia tak minat, tapi agama lain dia minat. Yang ni dihukum kafir juga. Munafik i'tiqad ni dia hukum kafir juga. Islam dia tak minat, dia benci, dia meluat. Tapi agama lain dia suka. Dengan orang Islam dia benci, dengan orang kafir dia suka, dia sokong. Yang tu dia panggil munafik i'tiqadi. Yang ni dikira kafir juga di sisi Allah, kira kafir juga. Tapi kalau dia bercakap bohong, janji tak betul, bila diberi amanah dia khianat, yang tu tak rosak agama lagi. Dia tak jadi kafir, dia tak jadi kafir lagi. Yang tu cuma berdosa besar. Berdosa besar lah sebab dia cakap bohong. Cakap bohong, janji tak betul. Lepas tu apa? Bila diberi amanah dia khianat, semua tu berdosa besar. Dia tak menyebabkan rosak agama. Munafik ni pun bahaya. Allah Ta'ala kata dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya tempat orang munafik itu di bawah neraka, paling bawah sekali, di pantat neraka, dasar neraka. Itulah tempat orang munafik. Dan sekiranya seseorang itu tidak mempunyai ihsan, seseorang tu ihsan tak ada. Tadi tak ada iman. Bila tak ada iman, dia tu dipanggil munafik. Kalau tak ada ihsan, maka dinamakan dia fasik. Fasik ni maknanya khuruj an ta'atillah, yang keluar daripada ketaatan kepada Allah. Bila dia tak taat kepada Allah, maka dikatakan fasik. Ataupun fasik ni cara mudah dia, orang yang sentiasa melakukan dosa. Sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, maka dipanggil fasik. Bila tidak ada ihsan, maka dikatakan dia tu fasik. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Erti Islam. Yang kata Islam tu apa dia? Islam tu apa? Kita pandai sebut saya agama Islam, agama saya Islam. Islam tu apa dia? Islam itulah, ni takrif dia, menerima zahir. Menerima zahir seseorang akan sekalian hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang tu zahir dia terima semua hukum-hukum Allah Ta'ala yang membawa, yakni yang diajarkan akan dia, yang membawa datang akan dia sekalian hukum-hukum Allah tadi tu. Siapa yang bawa datang tu? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah lah yang bawa datang sekalian hukum-hukum tu, hukum-hukum daripada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hukum-hukum di dalam bahagian ibadah. Jadi yang kata sekalian hukum daripada Allah tu merangkumi bahagian ibadah, hukum berkaitan dengan ibadah, solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tu hukum tu semua tu adalah daripada Allah yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahagian pertama, ibadah. Kemudian hukum yang kedua, muamalah. Muamalah ni adalah hukum berkaitan dengan sesama manusia lah. Hukum apa? Hukum jual beli, hukum hutang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa, semua tu dipanggil muamalah sesama manusia lah. Hubungan sesama manusia. Hukum ni juga datang daripada Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, hukum apa? Hukum berkaitan munakahah. Hukum apa? Nikah, cerai. Tolak tu cerai kan. Fasakh. Banyak lagi lah. Berkaitan dengan nikah kahwin ni lah. Hukum ni juga adalah daripada Allah Subhanahu wa taala yang dibawa datang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang keempat adalah hukum jenayah. Berkaitan dengan hukum hudud, hukum bunuh balas dan sebagainya, takzir.
hukum jenayah. Semua itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahawa bertutur, yakni berkatalah oleh seseorang dengan dua kalimah syahadah, dua kalimah penyaksian, iaitu dua kalimah syahadah tu, dua kalimah penyaksian itu, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada ada jenis Tuhan melainkan Allah. Tiada ada jenis Tuhan yang macam mana tu? Adakah Tuhan yang kata orang kafir duk sembah tu? Bukan. Itu bukan Tuhan. Itu juga makhluk yang dibuat dan disembah oleh mereka. Itu hanyalah Tuhan pada sangkaan mereka. Yang kita nak nafi ini adalah Tuhan yang sekiranya ada macam Allah Ta'ala tu. Tuhan itulah kita nak nafi. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan. Tuhan mana? Sekiranya ada Tuhan macam Allah tu. Yang itulah kita nak nafi. Tiada ada jenis Tuhan melainkan Allah jua Tuhan. Allah jua Tuhan. Yang lain itu bukan Tuhan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Yang ni, kalimah ini dipanggil dua kalimah syahadah. Yang mana orang kafir kalau nak masuk Islam wajib kena baca yang ni. Wajib kena sebut ini dan kena tahu maksud dia. Dia tak memadai sekadar sebut, dia kena tahu maksud dia apa dia. Baik. Jadi seseorang tu yang dikatakan Islam, maka dia kena sebut inilah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi bagi orang yang Islam keturunan tu, macam kita lah, tok kita Islam, mak kita Islam, kita pun Islam. Islam kita ni secara automatik, yang ni khilaf ulama. Ada setengah ulama mengatakan wajib juga sebut sekali dalam seumur hidup tu, wajib juga sebut ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib sebut sekali, seumur hidup kita sekali wajib sebut. Tapi setengah ulama lagi kata tak payah sebut dah, memadai dengan keturunan kita Islam, kita pun Islam tu. Yang tu tak payah sebut dah. Tapi bagi orang kafir yang nak masuk Islam, wajib kena sebut yang ni, lafaz yang ni, dua kalimah syahadah, serta dia kena tahu maksud ayat tu, maksud makna dia apa dia. Tak cukup sekadar dia sebut saja tapi dia tak faham. Tu baik, itulah dikatakan Islam. Seseorang itu menerima zuhir semua hukum-hukum tadi, ibadah, muamalah, munakahah, jenayat, dia kena terima semua hukum-hukum tersebut. Dia tak boleh tolak satu pun, dia tak boleh bangkang satu pun, dia kena terima semua. Jangan kita duk pelekeh, duk hina hukum-hukum Allah. Semua itu menyebabkan kita takut terkeluar daripada Islam. Baik, habis. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, rukun-rukun Islam ada 5 perkara. Rukun-rukun Islam ada 5 perkara. Baik, dia sebut rukun-rukun. Bila sebut banyak tu maknanya ada 5 lah. 5 tu lebih daripada 3. Bila lebih daripada 3, dia ulang 2 kali, rukun-rukun. Baik, yang kata rukun di sini apa dah? Adakah sama rukun Islam dengan rukun iman? Memanglah tak sama segi nama tu. Tapi rukun di sini adalah menunjukkan perkara yang penting dalam Islam ni. Dia tak sama macam rukun iman. Rukun iman adalah rukun hakiki. Kalau tolak satu, maka habis rosak semua. Contohnya tak percaya kepada Allah, maka habis rosak iman dia, maka dia tak beriman lah. Tapi kalau Islam, dia tak buat satu. Contohnya semayang. Semayang dia tak ingkar kata kewajipan semayang, cuma dia malas semayang. Dia malas semayang, maka dia tu tak dipanggil kafir lagi. Cuma dipanggil kufur nikmat lah. Kufur nikmat, bukan kafir tu. Kafir agama tu maknanya kufur nikmat saja. Kalau orang yang tak semayang tu disebabkan dia malas, dia tak jadi kafir kafir hak keluar Islam tu, bukan. Dia cuma panggil kufur nikmat saja. Tapi selagi mana dia tak i'tikad lah. Kalau dia i'tikad kata solat 5 waktu tu tak wajib atas dia, maka barulah dia jadi kafir tu. Kafir tu. Jadi hati-hatilah. Jadi Islam dia ada 5 rukun. Pertama daripada 5 rukun Islam, bila sebut rukun ni maknanya perkara yang penting,
dalam Islam. Semua ni penting lah. Mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang 5 waktu sehari, setiap hari, puasa bulan Ramadan, semua ni penting. Memberi zakat, mengerjakan haji ke Baitullahil Haram bagi orang kuasa. 5 ini adalah perkara-perkara yang penting dalam Islam. Yang pertama daripada 5 rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Apa dia 2 kalimah syahadah? 2 kalimah yang menjadi saksi. 2 kalimah yang menjadi saksi atas ni tadilah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tu okay, 2 kalimah syahadah, 2 kalimah penyaksian kita. Tu penting. Seseorang kafir yang nak jadi Islam mestilah mengucap ni 2 kalimah syahadah ni, barulah serta dia mengetahui maksud dia, makna dia. Dia tak memadai sekadar dia sebut saja. Dia kena mengucap ni. Baik. Qala musannif, kedua daripada 5 rukun Islam tu. Apa dia yang kedua? Yang ni juga penting dalam agama. Yang kedua adalah sembahyang. Sembahyang 5 waktu setiap sehari semalam. Sehari semalam mesti kena cukup 5 waktu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Kena bagi cukup. Barulah dikatakan dia tu Islam, rukun Islam. Dia ada Islam kat dia. Dia kena sembahyang bagi cukup. Subuh 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isyak 4 rakaat. Dan dia kena bukan sekadar dia sembahyang saja, dia kena belajar tentang solat, rukun solat, syarat sah solat, perkara yang membatalkan solat. Semua tu dia kena belajar. Dia tak boleh sembahyang lagu tu sembahyang ikut-ikut orang tak boleh. Setengah ulama mengatakan tidak sah. Ulama mengatakan tidak meyakini kata sahnya ibadah solat seseorang itu kalau dia buat tak berpandukan ilmu. Dia kena tahu, dia kena belajar lah. Kitab-kitab yang membicarakan tentang solat, seperti kitab Pati Musalli, Munyatul Musalli, kitab Wishahul Afrah dan sebagainya. Kitab-kitab yang membicarakan tentang solat. Ni kita solat tapi kita tak tahu perkara-perkara yang membatalkan solat, syarat sah solat, syarat wajib solat, semua tu kita tak tahu. Bila tak tahu, kita solat dalam keadaan kita jahil, maka ulama mengatakan tidak sah. Ulama tidak yakin kata sah solat seseorang macam tu. Dia kena belajar tentang solat. Bukan solat tu dia kena belajar tu start daripada bab taharah lagi, bab bersuci, bab najis, bab wuduk, semua tu kena belajar. Kalau tidak, kalau terhentinya sah solat itu terhenti daripada wuduk. Kalau wuduk tak sah, sembahyang pun tak sah. Kena belajar kena belajar. Kalau tak belajar, kita bimbang, kita buat tu sia-sia saja. Solat tu tungging terbalik setiap hari, tapi Allah Ta'ala tolak. Allah Ta'ala tak terima. Sebab apa? Buat dalam keadaan jahil tentang solat, buat dalam keadaan tiru orang. Dia kena belajar. Baik, tu solat. Yang ketiga daripada rukun Islam, iaitulah puasa bulan Ramadan setiap tahun. Bulan Ramadan akan datang ni dijangka bulan 3 kan? Betul tak? Jangka awal bulan 3. Jadi puasa juga adalah rukun Islam yang ketiga yang wajib kita berpuasa. Wajib kita berpuasa sebagai orang Islam yang mukallaf, berpuasa di bulan Ramadan, sebulan Ramadan. Jangan puasa tak cukup. Puasa mesti kena cukup, tu yang wajib. Kerana perintah Allah bulan Ramadan itu adalah bulan yang diperwajibkan kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diperwajibkan ke atas kamu berpuasa. Bulan Ramadan wajib kita berpuasa sebulan, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Baik, dia panjanglah, bab puasa ni pun panjanglah. Kena tengok dalam fiqh. Kitab fiqh dia adalah bicara bab puasa ni. Yang ni kena puasa sebagai orang Islam, wajib puasa. Dan yang keempat, memberi zakat, menunaikan zakat.
Nah, yang ni pun ada bicara dalam bab fiqh lah, kitab fiqh, panjang bicaraannya. Nah, sebagai orang Islam kena wajib bayar zakat. Nah, bayar zakat. Zakat ni adalah lebihan daripada manusia tu lah. Senang kata daki-daki, lebihan. Maknanya zakat tu adalah hak orang, bukan hak kita. Memanglah duit kita, tapi hak kita tu kena bagi. Tu adalah dalam hak kita tu ada hak orang lain. Wajib kena zakat. Tapi dia ada syarat-syarat dia lah. Syarat dan dia punya ni. Yang ni ada bicara dalam kitab fiqh lah. Kena tengok di sana. Baik. Di sini cuma kita sebut tajuk dia saja. Nah, abang kata apa? Keempat daripada rukun Islam itu adalah bayar zakat. Ni penting ni. Dan yang kelima daripada 5 rukun Islam ialah mengerjakan haji. Pergi haji ke Baitullah. Di mana Baitullah? Di Mekah lah. Baitullahil Haram. Baitullah ni makna rumah Allah. Rumah Allah maksudnya tempat ibadat lah. Nah, Baitullahil Haram iaitu di Mekah bagi orang yang kuasa. Kuasa ni maksudnya orang yang ada kemampuan, ada kesihatan, ada perbelanjaan, pergi dan balik. Dan untuk orang yang ditinggalkan tu, orang di bawah tanggungan tu, dan ada ada kenderaan pergi dan pulang. Semua tu termasuk dalam orang yang berkuasa. Kalau tak ada kuasa, tak mampu, maka tak wajib lagi lah. Wajib ni bagi orang yang mampu sahaja. Baik, qala musannif rahimahullah ta'ala, itu adalah Islam lah. Islam. Bila ada Islam ni, maka sempurna lah agama seseorang itu. Baik, yang kedua, erti iman. Iman pula. Yang tadi Islam. Erti iman ataupun pengertian iman. Yang kata iman tu apa dia? Iman ialah membenar hati. Iman ialah membenar hati seseorang. Hati dia membenarkan akan sekalian barang. Ini hukum. Barang maknanya hukum lah. Barang yang membawa, hukum yang membawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang tu apa dia? Daripada ni, kalau orang ilmu bahasa Arab dipanggil bayan. Min lil bayan. Dia nak terang barang tu apa dia? Daripada sekalian hukum-hukum. Yang kata barang tu daripada sekalian hukum-hukum di dalam amalan zahir. Amalan zahir apa dia? Daripada bahagian ibadah. Ibadah itu adalah amalan zahir. Solat, puasa, semua tu amalan zahir. Muamalah pun sama juga, hukum-hukum yang zahir. Hubung kait dengan manusia, jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa, semua tu adalah amalan zahir. Munakahah, nikah, kahwin, cerai, tolak, semua tu lah. Baik, itu adalah amalan zahir. Baik, kemudian dan jenayat, hukum jenayat juga adalah amalan zahir. Dan sekalian hukum-hukum dalam amalan hati. Dan ni termasuk juga, dan ni ataf pada kata sekalian hukum-hukum di dalam amalan zahir. Takdir kalam ialah membenar hati seseorang akan sekalian barang yang membawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sekalian hukum-hukum di dalam amalan hati. Amalan hati ni maknanya tak nampak lah, benda yang tak nampak. Daripada ni bayan, dia nak terang apa dia yang kata hukum-hukum tu daripada amalan hati tu. Bicara sifat-sifat mahmudah. Yang kata di dalam hati tu bicara sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji oleh syarak. Antaranya seperti apa? Sifat sabar, sifat syukur, tu ingat mati dan sebagainya lah. Dan sifat-sifat madmumah juga adalah sifat-sifat hati, sifat-sifat yang dicela oleh syarak. Apa dia? Ujub, sum'ah, takabur, hubbud dunya, apa dia? Hubbur raisah, hubbur syuhrah, macam-macam lagi lah sifat-sifat yang tercela yang ada dalam hati. Dan daripada cerita-cerita yang gaib, Nabi juga membawa datang cerita-cerita yang gaib-gaib, cerita yang sam'iyat, yang tak pernah dilihat oleh mata, tetapi kita mendengarnya melalui Al-Quran dan hadis. Contoh dia seperti hari kiamat. Hari kiamat ni kita tak pernah lihat lagi.
Hari kiamat kita tak pernah lihat lagi, tapi kita tahu mana kata ada kiamat melalui kitab-kitab ulama, Al-Quran, hadis dan sebagainya. Hari kiamat termasuk dalam perkara syam'iyah. Syurga, syurga, neraka, samalah. Kita tak pernah lihat, kita tak pernah tengok syurga dan neraka ini. Cuma kita tahu melalui kitab-kitab ulama, Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan lain-lainnya. Banyak lagi lah. Baik, ini semua ni termasuk perkara sam'iyah. Dan lain-lain ni apa dia? Mahsyar, mizan, sirat, apa lagi? Mizan, sirat, telaga haud. Tu semua tu mahsyar. Semua tu adalah perkara-perkara ghaib, perkara sam'iyat yang tak pernah kita lihat, tetapi perkara tersebut adalah benar-benar berlaku. Benar-benar berlaku. Baik, kita ada setengah jam lagi. Okey, kita teruskan. Bismillah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulmihi fid daraini amin. Rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Jadi rukun iman ini adalah rukun hakiki. Tolak satu maka terbatal lah semua. Rukun iman ada 6 perkara. Ingat sampai mati. Rukun iman ada 6 perkara. Pertama, percaya akan Allah. Kedua, percaya akan sekalian malaikat. Ketiga, percaya akan sekalian Rasul. Keempat, percaya akan sekalian kitab. Kelima, percaya akan hari kiamat. Keenam, percaya akan qada dan qadar, baik dan jahat daripada Allah Ta'ala. Jadi ada 6 lah. Ada 6. Jadi tak memadai kita hafal sahaja. Tak memadai lah. Tak sah lagi iman kita sekiranya kita hafal saja lah. Yang pertama apa dia, yang kedua apa dia, yang ketiga apa dia. Kalau kita setakat kita hafal saja, tak memadai, tak sah lagi iman kita. Dia kena tahu satu-satu macam mana cara nak percaya kepada Allah, macam mana cara nak percaya akan sekalian malaikat, macam mana cara nak percaya kepada sekalian Rasul, macam mana cara nak percaya kepada sekalian kitab, cara nak percaya kepada hari kiamat, cara nak percaya kepada qada dan qadar. Semua tu kena tahu. Kalau tak ambil tahu, maka iman kita tu tak sah lagi. Sekadar hafal saja tak sah lah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Maka tentang rukun-rukun iman inilah, rukun iman 6 tadi ni, insya-Allah, jika Allah Ta'ala izin, insya-Allah, jika menghendaki oleh Allah, saya ini musannif almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim, pengasas Pondok Bandar Hilir, Tuli Tuasik, Kedah. Saya ini Tuan musannif akan terang, akan nyatakan, akan terangkan cara-cara untuk beramal dan percaya. Jadi Tuan musannif akan terangkan cara nak beramal dan percaya dengan rukun-rukun iman di atas tu. Kerana apa? Kerana tidak memadai dan tidak mencukupi pada sah iman sekadar tahu membilang rukun-rukun iman ini dengan tidak betul kepercayaan kepada tiap-tiap satu daripadanya. Kalau kita sekadar hafal saja, tak sah iman. Ulama kata tak sah iman, Tok Guru kata tak sah iman lagi. Dia kena tahu satu persatu cara nak beramal dan cara nak percaya macam mana ni kepada Allah, pada sekalian malaikat, satu-satu. Kena tahu satu-satu. Kalau sekadar hafal saja tidak sah lagi iman dia. Seperti berlaku kepada kebanyakan masyarakat kita di hari ini. Kebanyakan masyarakat kita di hari ini hanya tahu membilang saja, hafal saja. Yang pertama percaya pada Allah, yang kedua percaya pada sekalian malaikat, sampai habis itulah. Dia tak hafal saja. Bila kita tanya dia macam mana cara nak percaya dengan Allah, dia tak erti jawab. Itu tak sah lagi iman. Iman tak sah lagi macam tu. Dia kena tahu satu persatu secara detail, insya-Allah. Baik, habis. Itu adalah iman, pengertian iman. Kemudian kita masuk pula yang ketiga, daripada 3 perkara tadi. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ni ihsan. Ihsan. Tidak sempurna agama seseorang itu melainkan dia kena ada 3-3 ni lah. Ni yang ketiga. Qala musannif arti ihsan. Yang kata ihsan tu apa dia? Ihsan ialah ibarat. Ibarat ni tuturan cakap. Ibarat daripada mengerjakan apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya solat lah. Sama ada taat zuhir, solat, puasa, zakat, haji, semua tu dipanggil taat zuhir.
atau taat batin. Macam mana taat batin? Bersifat dengan sifat-sifat mahmudah, bersifat dengan sabar, bersifat dengan syukur, bersifat dengan tawakul. Banyak lagi lah. Yang tu dalam bicara dalam kitab tasawuf penawar bagi hati. Dan menjauhi apa-apa yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Sama ada maksiat zuhir. Apa dia maksiat zuhir? Tinggal solat, berzina, minum arak, berjudi, macam-macam lagi lah. Atau maksiat batin. Maksiat batin ni adalah bersifat dengan sifat-sifat mazmumah, iaitulah sifat yang dicela pada syarak. Seperti kikir, kedekut, apa lagi? Ujub, hairan diri, takabur, membesarkan diri, sum'ah, memperdengarkan amalan kepada orang lain, dan banyak lagi lah. Yang tu disebut dalam kitab tasawuf penawar bagi hati. Semata-mata yang kata melakukan taat zahir, taat batin tadi, dan menjauhi maksiat zahir dan maksiat batin tadi ni semata-mata kerana mengikut perintah Allah. Dia buat taat tu, dia tinggal maksiat tu semata-mata kerana mengikut perintah Allah, kerana Allah yang perintah macam tu. Berserta dengan qasad, atau cadang untuk mendapat pahala balasan baik daripada Allah Ta'ala di akhirat. Dan untuk melepaskan azab di akhirat. Ini dikatakan ihsan nombor 3. Kita solat sebab apa? Sebab kita nak pahala, kita nak syurga. Kita solat sebab apa? Sebab kita nak lepas daripada neraka. Yang tu dipanggil apa? Ihsan nombor 3. Ihsan nombor 3. Kita puasa sebab apa? Sebab kita nak pahala, kita nak syurga. Kita puasa sebab apa? Sebab kita takut neraka, kita nak lepas daripada azab neraka. Yang tu dipanggil apa? Ihsan nombor 3. Tak salah lah. Tak salah. Tak salah. Setengah orang kata salah. Yang sebenarnya tak salah. Itu adalah maqam orang awam macam kita ni. Orang awam, orang kampung, orang kebanyakan lah macam kita ni macam tu lah. Bila solat sebab apa? Nak pahala, takut neraka kan. Yang tu tak salah lah. Niat lagu tu tak salah. Sebenarnya tak salah lah. Sebab ada juga setengah orang hurai kata salah. Sebenarnya tak salah. Tapi itu maqam orang awam lah. Maqam orang awam macam kita ni tak apa lah. Bukan orang khawas, bukan maqam aulia lain. Kita maqam orang awam lagu tu lah. Sembayang sebab nak pahala, sembayang sebab takut neraka. Itu maqam orang awam macam kita ni. Yang tu tak salah. Di sisi agama kita tak salah. Setengah orang kata tak ikhlas lah. Tak ikhlas apa? Ikhlas lah tu. Yang tu maqam nombor 3, maqam orang awam. Tak ada masalah lah. Baik, atau mengerja dan menjauhi yang tersebut, iaitulah mengerja, iaitu mengerja taat zahir, taat batin, dan menjauhi yang tersebut, iaitu menjauhi maksiat zahir, maksiat batin, semata-mata mengikut perintah Allah dengan qasad atau cadang untuk dapat berdamping diri dengan Allah. Dia buat taat, dia jauhi maksiat tu, qasad dia nak berdamping diri dengan Allah, ataupun untuk sampai kepada Allah. Ini yang kata dia buat taat zahir, taat batin, tinggal dia jauhi maksiat zahir, maksiat batin tu, semata-mata nak berdamping diri dengan Allah, untuk sampai kepada Allah tu. Ini dikatakan ihsan nombor 2. Ihsan nombor 2 ni orang tinggi sikit lah. Ni maqam awam tadi ni. Atas ni maqam orang awam, buat nak pahala, buat takut neraka ni. Yang ni maqam orang awam. Ni nombor 2 ni tinggi sikit. Dia buat tu sebab nak berdamping diri dengan Allah ataupun nak sampai kepada Allah. Ini ihsan nombor 2. Atau mengerja, ini mengerja maksiat, mengerja taat zahir dan ataupun taat batin, dan menjauhi yang tersebut, yakni menjauhi maksiat zahir, maksiat batin, semata-mata mengikut perintah Allah, bulat semata-mata kerana Allah, dengan tidak ada qasad ataupun cadang hendak apa-apa,
hanya semata-mata kerana memandang Allah itu Tuhan dan dia hamba. Dia solat, dia bukan nak apa pahala pun, bukan dia takut neraka pun. Dia solat tu semata-mata kerana dia hamba, Allah tu Tuhan. Tu semata-mata kerana Allah betul-betul, bukan nak pahala. Kita solat sebab nak pahala, takut neraka. Tapi kalau ihsan nombor 3 ni, dia solat dan dia tinggal perkara maksiat itu semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah tu Tuhan, dia tu hamba. Sebab tu tak ada duk cadang nak pahala, tak ada duk cadang nak syurga, tak ada duk cadang takut neraka. Kerana dia memandang Allah tu Tuhan, dia tu hamba, maka ia junjunglah apa yang Allah Ta'ala perintah. Dia junjunglah sebab dia pandang dia hamba, Allah tu Tuhan. Inilah dikatakan orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar. Siddiqin ni orang-orang yang benar kehambaan kepada Allah. Ini maqam tinggi lah ni. Ini adalah maqam orang tinggi-tinggi. Macam para sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semua tu maqam tinggi-tinggi lah tu. Inilah ihsan nombor 1. Nombor 1 silap lah, nombor 3 dah. Nombor 3 atas ni. Maqam orang awam tadi nombor 3. Naik kedua tadi, maqam kedua lah. Ni maqam ketiga, maqam nombor 1 ni. Para sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, semua-semua tu lah. Sahabat Nabi tu dikatakan ihsan nombor 1. Mereka buat amal ibadah semua semata-mata kerana Allah, kerana mereka tu junjung perintah Allah. Allah Tuhan, mereka hamba. Kita solat nak pahala, solat takut neraka. Tu kita, tu maqam nombor 3. Tapi para sahabat maqam nombor 1 lah, ihsan nombor 1 lah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. An ta'budallah, kamu sembah Allah Ta'ala itu, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Kita sembahyang tu, kita sembah Allah itu seolah-olah kita melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalaupun fa in lam takun tarahu, walaupun kamu tak melihatnya, kalaulah kamu tak melihat Allah Ta'ala, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah Ta'ala itu melihat engkau. Maka jika tidak kamu melihatnya Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya yaraka, melihat ya Allah akan dikau. Jadi kita sembahyang tu seolah-olah kita melihat Allah Ta'ala. Kita anggap kata Allah Ta'ala melihat kita. Antak budallah ka'annaka tarahu, kamu sembah Allah seolah-olah kamu Allah Ta'ala melihat, kamu melihat Allah Ta'ala. Seolah-olah Allah Ta'ala duduk depan kita, seolah-olah macam tu lah, seolah-olah. Kalaulah kamu tak melihat Allah sekalipun, sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kamu. Allah Ta'ala sentiasa melihat kamu. Kita kena solat macam tu, buat ibadat pun kena buat lagu tu, barulah hati kita khusyuk, hadir kekhusyukan. Tapi kebiasaan kita tak khusyuk. Bila solat hati pi sana pi sini. Sebab itulah kita duduk maqam nombor 3 tadi ni. Buat solat nak pahala, buat solat sebab takut neraka lah. Baik habis. Okey, masa ada sikit lagi. Kita live sampai pukul 10 sajalah insya-Allah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Cara-cara beramal dengan rukun iman. Ini adalah cara-cara nak beramal dengan rukun iman yang 6 tu. Kebanyakan orang tak tahu ni. Kebanyakan orang tak tahu, orang-orang awam lah, kebanyakan tak tahu ni. Mereka pandai hafal saja. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, pada Rasul. Bila tanya macam mana cara nak beramal, mereka tak tahu. Sedangkan tak lepas lagi fardu ain. Iman mereka tak sah lagi. Tak sah lagi nah. Sekadar hafal saja tak sah lagi. Cara-cara beramal dengan rukun iman. Macam mana cara dah? Yang pertama, rukun iman yang pertama iaitulah beriman dengan Allah. Rukun iman yang pertama beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan Allah ini ada 2 cara. Beriman dengan Allah ada 2 cara. Yang pertama daripada 2 cara beriman dengan Allah itu,
percaya dengan Allah secara ijmal. Percaya dengan Allah itu secara ijmal. Ijmal ni apa? Secara umum, secara borong, secara ringkas, secara umum. Iaitu percaya dengan Allah secara ijmal tu macam mana? Wajib kita, wajib apa ni? Wajib banyak. Wajib akal ada, wajib adat ada, wajib aridi ada, wajib syarak ada. Di sini adalah wajib syarak. Seperti mana kita semayang tu lah. Semayang 5 waktu sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, apa semua tu. Yang tu juga dipanggil wajib syarak. Barang siapa yang tak buat solat, maka dia dijanji seksa. Begitu juga di sini pun wajib syarak. Wajib kita, yakni wajib atas kita tiap-tiap mukallaf. Wajib kita ini wajib atas kita tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni siapa? Apa maksud mukallaf? Mukallaf ni datang daripada perkataan kallafa yukallifu taklifan. Fa huwa mukallif wa dzaka mukallaf. Isim maf'ul, maknanya yang diberati dengan hukum syarak. Mukallaf maknanya kita tu adalah mukallaf. Mukallaf ialah mereka yang diberati hukum syarak ke atasnya. Itu dipanggil mukallaf. Mukallaf ni ada 4 syarat. Berakal, bukan gila, baligh sampai umur, bukan kanak-kanak, sampai seruan agama. Seruan agama maknanya dia dapat ilmu lah sekarang ni. Mudah dapat ilmu. Tambah lagi zaman kita sekarang lagi lah mudah. Ada TikTok, ada Facebook, ada apa kan, masjid dekat, surau dekat. Maknanya dia bukan duduk dalam hutan-hutan macam Tarzan tu. Tu. Yang tu nak dapat seruan agama pun payah. Kita senang. Dan yang terakhir, sihat panca indera. Dalam bab mukallaf ni 2 lah. Sama ada boleh melihat ataupun boleh mendengar, ataupun ada salah satu tu lah. Kalau dua-dua tak ada, daripada kecil lagi, lahir-lahir telinga tuli, tak dengar apa, buta, tak nampak apa, maka dia tu bukan mukallaf. Jadi kita ada semua lah. Kita berakal, kita baligh, kita sampai seruan agama, kita sihat panca indera, boleh mendengar, boleh melihat, maka kita tu mukallaf. Kalau tak ambil tahu ni berdosa. Wajib kita, yakni wajib atas kita. Wajib atas kita ni mana syarak lah. Wajib syarak. Dosa kalau kita tak buat. Wajib apa? Percaya. Jadi percaya ni nak main kat mana? Dia kena main kat belajar lah. Mana boleh tiba-tiba percaya? Dia kena belajar lah. Jadi di sini kena takdir lah. Wajib oleh bahawa kita tu belajar, belajar sehingga boleh percaya. Dan i'tiqad. Lepas percaya kena i'tiqad pula. Apa maksud i'tiqad? I'tiqad ni berpegang teguh dalam hati, ikat kuat-kuat dalam hati. Itu panggil i'tiqad, berpegang teguh dalam hati. Al-jazmu mutabiqu lil haqqi an dalilin. Jazam putih, berpegang teguh, jazam putus. 100%, tidak ada syak, tidak ada zon, tidak ada waham. Dia kena yakin 100% dalam hati bahawasanya sabit, mesti, dan tetap. Sama juga, sabit dan tetap ni samalah, mesti. Bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Dalam bahasa Arab dipanggil apa? Sifat kamalat. Sifat kamalat. Jadi kita kena i'tiqad dalam hati, kena pegang teguh dalam hati, kena yakin dalam hati bahawa Allah Ta'ala tu ada baginya segala sifat-sifat kesempurnaan, yang dipanggil sifat-sifat kamalat, sifat-sifat sempurna. Kena yakin dalam hati macam tu. Itu adalah percaya secara ijmal. Sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Kena yakin dalam hati, kena percaya lagu tu dalam hati, kata Allah Ta'ala tu ada sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Yakni ni ma uridu bil musannif, barang yang dikehendaki oleh musannif. Apa dia yang kata maksud ni? Maksud yang kata sabit dan tetap bagi Allah ada segala sifat-sifat kesempurnaan tadi ni yang tak terhingga banyaknya tu macam mana? Maksud dia macam mana? Yakni tiap-tiap sifat kesempurnaan sabit dan tetap pasti bagi Allah Ta'ala, dan tidak ada sama sekali. Tak ada sama sekali, ini tak logik.
Tak logik, tak ada sama sekali. Mustahil, yakni perkara sifat mustahil tu tak ada sama sekali di atas Allah Ta'ala. Contohnya lemah, tak ada di Allah Ta'ala. Buta, tak ada pada Allah Ta'ala. Tu. Dan tidak ada sama sekali, ini mustahil, di atas Allah Ta'ala segala sifat kekurangan yang dipanggil sifat naqais. Jadi segala sifat naqais itu mustahil atas Allah, tak ada di Allah. Yang ada adalah segala sifat kesempurnaan sahaja, yang tak terhingga banyaknya. Sifat kekurangan tidak ada, sifat mustahil tidak ada. Yang tidak terhingga banyaknya, sifat mustahil pun tak terhingga banyaknya juga, tapi tak ada di Tuhan. Yang ada di Tuhan adalah segala sifat kesempurnaan yang banyaknya tak terhingga, yakni tiap-tiap sifat kekurangan tidak ada sama sekali di atas Allah Ta'ala. Contohnya buta adalah sifat kekurangan, sifat mustahil, maka buta tidak ada pada Allah Ta'ala. Baik, semua ni adalah dipanggil apa? Percaya dengan Allah secara ijmal. Paling kurang percaya macam ni, paling kurang percaya macam ni. Yang ni kena percaya dalam hati kena percaya dalam hati. Okey, yang bagi salam tu saya jawab salam. Waalaikumsalam. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Kita sambung lagi, ada masa 9 minit cukup pukul 10 kita stop. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, percaya akan Allah Ta'ala dengan secara tafsil. Tafsil ni maknanya secara hurai satu persatu, secara terperinci. Jadi percaya dengan Allah ni ada dua, secara ijmal satu, secara tafsil satu. Iaitu percaya akan Allah Ta'ala dengan secara tafsir tu wajib kita, yang ni wajib atas kita. Macam tadi jugalah, wajib atas kita ini tiap-tiap mukallaf percaya dan i'tiqad. Percaya dan i'tiqad, berpegang teguh dalam hati, tetap dan sabit, yang ni pasti wajib bagi Allah Ta'ala. Bila sebut wajib bagi ni wajib akal. Kalau wajib atas tadi ni wajib kita tu wajib syarak. Beza ada perkataan. Kalau wajib bagi adalah wajib akal. Kalau wajib kita tu wajib syarak. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 13 sifat yang wajib baginya, bagi Allah. Jadi kita belajar kitab ni, dia mengikut jalanan Imam Abu Hasan Asy'ari. Sebab Imam Abu Hasan Asy'ari hanya 13 sifat. Sebab dia tak termasuk dalam sifat maknawiyah. Dia sampai sifat ma'ani saja. Kalau yang masuk sifat maknawiyah tu 20 sifat. Yang tu mengikut jalanan Imam Abu Mansur Maturidi. Yang ni kaul yang rajih, kaul yang muktamad. Kalau kaul yang masyhur 20 sifat. Mengikut jalanan Imam Abu Mansur Maturidi. Qala musannaf, dan tidak sama sekali, yang itu mustahil atas Allah bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 13 sifat yang mustahil atas Allah. Mustahil maknanya mustahil ni adalah perkara yang tak sungguh. Di atas Allah tu tidak ada sifat-sifat yang mustahil yang 13 tu. Lawan bagi yang wajib tu. Iaitu 13 sifat yang mustahil tu. Segala lawan bagi 13 sifat yang wajib itu. Contohnya wujud, lawannya apa? Adam. Wujud artinya ada, lawan dia adamun, tiada. Jadi tiada tu adalah salah satu daripada 13 sifat yang mustahil atas Allah. Baik. Inilah yang kata 13 sifat yang wajib, 13 sifat yang mustahil inilah mengikut qaul yang rajih, qaul yang muktamad. Misbah yang kuat, qaul yang muktamad, yang kuat nisbah dalil dah. Rajih. Kalau qaul yang masyhur 20 sifat. Kalau qaul yang rajih 13 sifat. Mengikut jalanan Imam Abu Hasan Asy'ari. Okey. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala,
Dan wajib kita percaya. Dan wajib kita percaya. Macam tadilah, nak percaya ni dia main kau belajar lah. Jadi yang betul dah, wajib di atas kita tu belajar. Bawa kitab, bawa alat tulis, pergi menuntut ilmu. Sekarang ni mudah dah. Kalau duduk di rumah pun boleh mengaji juga, tapi mengaji kot live lah. Tapi yang lebihnya majlis berdepan ni, duduk dalam majlis ni lebih lagi. Sebab ada malaikat yang mendoakan untuk orang yang berada dalam majlis tu. Tapi dalam live ni pun boleh dapat ilmu kan. Ilmu tu dapat. Cuma kuranglah sikit barakah dah tu. Tapi tak ada masalah. Daripada tak mengaji langsung, kita mengaji lah juga walaupun dalam TikTok pun. Dan wajib kita percaya. Yang ni wajib oleh bahawa kita ini tiap-tiap mukallaf itu belajar sehingga boleh percaya, dan i'tiqad, berpegang teguh dalam hati bahawasanya harus maknanya boleh pada Allah Ta'ala itu berbuat mungkin, berbuat yakni menjadikan, menciptakan mungkin, atau meninggalkan dia mungkin. Mungkin ni mana apa? Mungkin ni maknanya perkara yang boleh ada dan boleh tak ada. Apa dia perkara tu? Kita ni lah, baharu ni lah. Kita ni termasuklah perkara mungkin. Boleh ada, boleh tak ada. Asalnya kita tak ada dulu. Tapi boleh ada, boleh tak ada. Tapi Allah Ta'ala kehendaki kita ada. Kita ada lah. Kita termasuk perkara mungkin. Harus bagi Allah Ta'ala buat perkara mungkin. Maknanya harus Allah Ta'ala buat kita, atau meninggalkan dia, ataupun meninggalkan buat mungkin tu. Harus juga Allah Ta'ala tinggalkan daripada buat kita, tapi Allah Ta'ala pilih kehendak daripada buat kita. Sebab tu Allah Ta'ala buat kita. Tu. Jadi Allah Ta'ala ada satu sifat harus pada Allah Ta'ala itu berbuat mungkin, iaitu menciptakan perkara mungkin. Apa dia perkara mungkin? Kita, alam ini, pokok, kayu, binatang, semua tu mungkin lah tu. Lain daripada Allah Ta'ala dan sifat dia tu dipanggil mungkin. Dia banyak istilah. Ada panggil makhluk, ada panggil mungkin, ada panggil hawadis, ada panggil baharu, macam-macam lah. Tapi perkara yang sama juga. Jadi harus saja Allah Ta'ala buat mungkin, atau meninggalkan dia, meninggalkan buat mungkin. Itulah kita ni lah. Mungkin tu apa dia? Perkara yang boleh ada dan boleh tak ada. Itu dipanggil mungkin. Mungkin. Baik, jadi masa pun tinggal 3 minit lagi. Saya rasa kita berhenti setakat ni dulu kot. InsyaAllah nanti ada masa esok kita sambung lagi lah, insyaAllah. Baik, jadi esok insyaAllah kita akan mula masuk bahasan sifat yang pertama lah, iaitulah sifat wujud. Ni pun ramai yang pening lagi. Ramai yang pening. Ramai yang kata payah lah sebab tak faham. Try faham, tengok faham dia jadi sedap. Yang tak faham tu dia kata payah tu. Payahlah sebab tak faham. Mengaji ni dia kena sabar lah, kena sabar. Kena sabar lah. Mengaji ni kena sabar, kena istiqamah, kena rajin, kena tulis, kena buat ada kitab, kena rajin semak. InsyaAllah lama-lama Tuhan buka lah. Tapi kalau mengaji sekali tak faham, terus tak mau, sampai bila, sampai ke mati pun tak boleh. Mengaji ni kena sabar, kena dobik. Apa yang Tok Guru abang tu kena dobik, yang mana penting-penting tu. Kemudian baca balik. Lama-lama Tuhan bagi faham lah. Kita hanya usaha belajar. Yang bagi faham tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi sekadar itu dulu. Yang mana yang nak tengok rakaman boleh tengok di YouTube lah. Tengok di YouTube saya. YouTube saya nama Taman Syurga lah. Taman Syurga. Channel YouTube saya nama Taman Syurga. Boleh tengok rakaman di situlah. InsyaAllah. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.